Nashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Saudara pengacara majlis, seterusnya tetamu jemputan kita pada malam ini, barisan panelis forum, pegawai-pegawai Surau Putra Al-Amin, seterusnya para jemaah Surau Putra Al-Amin yang datang secara fizikal maupun yang mengikuti menerusi live streaming di page Surau Putra Al-Amin pada malam ini. Alhamdulillah, siri pengajian ataupun kuliah kita pada malam ini kita teruskan, tetapi dengan tetamu jemputan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita mengadakan forum dan kebetulan dalam bulan Rabiul Awal ini memang banyak majlis-majlis ilmu yang diadakan khususnya di sekitar Putrajaya ini. Begitu banyak sekali majlis ilmu, dan walaupun kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, namun dia tidak menghalang kita semua untuk menyemarakkan program-program ilmu, pengimarahan rumah Allah, surau dan juga masjid di sekitar Putrajaya. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam. Kita bersama dengan 2 orang tetamu yang tidak asing lagi. Seorang di sebelah kanan saya ini, tuan-tuan, namanya memang tidak asing dalam pentas dakwah, pentas kuliah. Nama ini sangat popular kan, menjadi rebutan di dalam negara dan juga di luar negara. Sebut saja nama ni memang orang tergila-gila. Aswad. Kalau tuan-tuan perempuan penyokong setia skuad bola sepak hijau kuning, Kedah Darul Afman FA, Sungai Petani, Aswad ini dia terkenal dengan skin care. Aswad juga kan, itu dalam negara tuan-tuan dan puan. Kalau di luar negara sudah pasti nama Aswad ini menjadi rebutan. Yang saya sebut menjadi rebutan itu sebab kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, semua orang pakat merebut nak kucuk apa Pak Mi? Kucuk apa? Tak orang ni nak jawab dia. Kucuk aja Aswad. Sebab tu saya kata menjadi rebutan nama ni, Aswad ni. Semua orang berebut nak kucuk dia. Dalam negara dan luar negara. Tapi malam ini yang bersama dengan kita ini Ustaz Aswad Nasson, seorang penceramah, seorang pendakwah, khususnya di utara tanah air, di Kedah sana. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya, datang ke SPA sudah sekian lama dah. Tak datang sini berapa tahun? 3 tahun lebih apa? 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Dan di sebelah kiri saya ini orang popular juga. Persamaan popular Aswad dengan Syahrizan ini, sebab persamaannya ialah kedua-dua mereka ini istrinya orang Kedah. Bukan Oh, bukan yang baru ni, bukan Kedah. Oh, Negeri Sembilan. Oh, sila. Terima kasih atas kejujuran itu. Saya sebenarnya isteri orang Kedah. Ya, saja aja saya tak jarang. Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi, orang Tanah Merah, Kelantan.
bersama-sama dengan kita pada malam ini. Yang kita nak bincangkan tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah sunnah dalam berdakwah. Jadi kita nak bincang satu tajuk, iaitu sunnah dalam berdakwah. Karena dakwah ini merupakan salah satu tugas di kalangan para nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah juga junjungan besar nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalan kita tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad ni dah wafat dah lama dah wafat, 1400 tahun lebih yang lampau. Tetapi masih ramai di kalangan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Nabi dah wafat lama, 1400 tahun. Tapi ada lagi kumpulan-kumpulan puak-puak yang benci kepada Rasulullah, yang benci perjuangan Rasulullah, sehingga akan sanggup menulis berita-berita yang tidak benar kepada Rasulullah, akhbar di luar negara sana. Dan ada juga pelukis karikatur yang baru ini meninggal dunia, yang begitu tragik sekali, yang menghina, melukis karikatur Nabi Muhammad dengan memfitnah, dengan mengutuk dan sebagainya. Timbul persoalan kita, kenapa musuh-musuh ini merasa cemburu dengan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad dah mati lama dah, kan? Tetapi kenapa musuh-musuh ini setiap hari dalam media sosial dia lukis gambar dengan penghinaan, gambar-gambar tentang menggambarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad ini seorang yang begitu berpengaruh sehingga kan musuh-musuh kepada Islam ini tak senang duduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang dulu. Dan hari ini kita lihat 1.8 bilion penganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini ada di seluruh pelosok dunia. Adakah dengan sebab usaha dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dahulu kesannya bawa hingga kepada hari ini? Ini yang orang cuba merungkaikan. Semakin ramai musuh yang menghina Nabi Muhammad, semakin ramai orang mengutuk Nabi Muhammad, semakin banyak orang nak tahu tentang siapa Nabi Muhammad ini. Orang-orang barat mengkaji kenapa akhbar-akhbar terkemuka, pengkritik terkemuka mengutuk, menghina, memfitnah Nabi Muhammad. Orang semakin nak tahu, maka orang membaca, akhirnya orang kenal siapa itu Nabi Muhammad. Meninggal. Jadi kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan kesinambungan tugas dakwah ini. Jadi tajuk kita Ustaz Aswad, iaitulah sunnah dalam berdakwah ini. Jadi siapakah sebenarnya yang meneruskan kesinambungan tugas yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbi shfina min kulli da' wa 'afina min al-bala. Allahumma amin. Amma ba'd. Kasih pada moderator forum kita pada malam ini. Selalu tengok dalam TV ya. Ni satu-satunya rakyat Kedah yang tak mau duduk di Kedah. Kami boleh tengok dalam TV menjadi ya. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Zakaria yang mengurusikan program kita pada malam ini dan juga merangkap pengurusi SPAA
Kalau sebut spa ni orang hidup lagi. Orang Kedah sebut kata spa, tempat putih rambut, shampoo atas kepala. SPAA. Yang saya hormati Fadil Ustaz Syahrizan bin Daud At-Turabi, yang selalu anak saya tengok dalam workshop dia duduk. Tapi saya tak ada anak perempuan, ada kuliah. Selalu saya tengok, daripada tengok orang perempuan duduk jual, tengok ustaz jual. Ini satu benda yang baik. Alhamdulillah diteruskan oleh Al-Fadhil Ustaz kita bidang perniagaan yang mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada beliau. Khususnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan perjalanan saya menguruskan anak-anak pelajar saya, insya-Allah, ya, untuk makluman tuan-tuan, kami memiliki sebuah ma'had di berdekatan dengan UNISYAM, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Kuala Kedah. Berdekatan dengan UNISYAM tu ada satu ma'had namanya Ma'hadul Iman li Ulumil Quran. Telah beroperasi selama 4 tahun, baru mula 4 tahun. Dan 2 tahun tak ada pengajian kerana COVID-19. Alhamdulillah pelajar hampir 470 orang. Dan pada esok hari, esok malam, saya akan menguruskan perjalanan mereka ke bumi para anbiya, iaitu ke bumi Dimashq, bumi Syria yang masih berperang. Tapi alhamdulillah mendapat perkenan daripada kerajaan Syria dan juga Wisma Putra kita untuk meneruskan pengajian anak-anak ini yang menjadi generasi pertama selepas peperangan yang begitu lama di bumi Syria. Mudah-mudahan dia memberi peluang kepada anak-anak kita untuk belajar bersama dengan sakit-bakit ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelihara oleh Allah dalam bumi Syam yang sangat ghalab. Al-ghalab, kehidupan yang sangat sempit. Makan minum susah, duit jatuh. Kira mudah kata, sebulan kerja mungkin mampu beli tonggek saja dengan pendapatan lain. Ada yang mampu beli ayam 3 ekor saja. Ini kehidupan mereka hari ini. Duit yang jatuh sangat tinggi, menyebabkan kehidupan mereka sangat sempit. Doakan Allah beri kebaikan kepada Ahli Syam, orang-orang yang ada di Syria, diberikan asarat, kekuatan untuk meneruskan kehidupan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Jadi malam ini berbalik kepada tajuk kita. Kenapa ramai yang hari ini masih membenci Nabi SAW? Saya teringat suatu saya belajar di Syria dulu, ada satu nasyid macam qasidah lah musim-musim Maulid ni. Musim Maulid ni antara negara yang menyambut Maulid secara besar-besaran ialah kota Syam, bumi Syria. Antara yang menyambut Maulid, kalau tuan-tuan buka dalam Facebook hari ni pun, tuan-tuan tulis Maulidin Nabi fi Syam, dia akan keluar gambar-gambar sampai hari ni. Lebih daripada pilihan raya di kawasan kita. Poster-poster ni penuh kan. Habis poster-poster bina-bina ni naik tulis Muhammadur Rasulullah. Tulis habis, tulis di jalan ni. Di surah-surah ni dah macam pilihan raya. Bersenang-senang bunga ni boleh terletak. Habis lampu-lampu ni, anak-anak keluar berselawat dekat Nabi ramai-ramai. Di masjid-masjid bacaan qasidah burdah dibaca derawai sampai habis. Diberi makanan percuma, kedai-kedai dibuka, ambil percuma. Harganya selawat kata Nabi, selawat halal, ambil. Ini kegembiraan Ahli Syam menyambut kedatangan Nabi SAW. Kenapa kita sambut Maulid Nabi? 2 benda. Pertama, kita nak nyatakan kepada Allah terima kasih sebab hantar Nabi mai selamatkan kita. Hantar seorang Nabi yang berhadapan dengan ujian yang begitu besar. Dakwah Nabi ini bukan dakwah orang kampung. Nabi nak ubah kerajaan yang ada pada ketika itu. Ini bukan benda biasa, tuan. Kalau saya duduk di Putrajaya ni nak ubah kerajaan, payah. Tak cari orang sokong saya, nak habaq katanya ni tak boleh. Lompat-lompat menari joget-joget ni tak boleh. Kampung lagi perempuan tak boleh. Berpakaian begini tak boleh. Susah. Bayangkan Nabi nak bersihkan Masjidil Haram
Yang dikelilingi Kaabah itu patung-patung yang dibawa masuk mula-mula sekali oleh seorang hamba Allah yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai bawa masuk patung nama Hubal, dia letak depan Kaabah. Itulah patung mula masuk ke dalam kota Makkah, diletakkan di hadapan Kaabah. Sesak habis orang Makkah. Maka Nabi nak bersihkan benda ni bukan senang. Bukan senang. Nabi SAW nak membersihkan benda yang telah karat di kalangan orang-orang Arab pada ketika itu. Macam hari ni musim Maulid, Arab Saudi buat konsert besar-besaran, Ustaz, viral. Tuan-tuan ingat senang nak pergi bersih mereka balik. Kita nak pergi perbetui Arab, nak habaq kata yang ni tak boleh, berat. Berat kerana hiburan dah masuk. Maka Nabi SAW, kita sambut Maulid Nabi ni bukan buat kek macam hari lahir kita, Ustaz. Kita bukan buat ucapan dalam Facebook happy birthday to you, dah. Kita panggil orang cerita pasal Nabi, cerita tentang Nabi, buat tazkirah, majlis ilmu. Pertama nak ucap terima kasih pada Allah kerana pilih kita duduk di bawah umat Nabi SAW. Yang kedua, kita nak nyatakan cinta kita pada Nabi. Kita hadir malam ni sebab kita sayang Nabi. Ya, kita sayang rumah kita, kita sayang kereta kita, kita sayang anak isteri kita. Tapi kenapa kita memilih balik daripada kerja, kita masih berada dalam majlis ilmu? Kenapa dalam kenderaan, kita dalam perjalanan pulang, kita masih buka handphone kita, mendengar kuliah-kuliah yang menceritakan tentang Nabi? Sebab apa? Sebab kita rindu dan kita sayang Nabi SAW. Maka Nabi yang disayang oleh Allah ini, bukan takat kita yang kena sayang. Malu lah kalau tak sayang dekat Nabi. Allah pun sayang dekat Nabi. Allah sayang Nabi, takkan kita tak sayang dekat Nabi? Kita siapa yang sampai tak mau sayang dekat Nabi? Malu. Allah sayang dekat Nabi, kita tak sayang dekat Nabi. Macam mana kita boleh membenci orang yang Allah sayang? Sedangkan Allah mencintai, Allah yang menciptakan kita. Maka Nabi SAW berhadapan dengan ujian dakwah. Bila Nabi dapat saja jawatan sebagai Nabi. Tuan-tuan, bila dapat jawatan jadi Menteri Agama, contohlah, dia orang dah mula tulis macam-macam dekat Facebook. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Timbul isu arak, orang tui dia dulu. Dia bukan kira siapa. Dia timbul isu arak, dia dulu. Judi dia dulu. Apa pun dia dulu. Nabi bila dapat jawatan Nabi, bukan macam orang ni dapat jawatan. Berjalan, beli baju, beli songkok, beli kasut. Nak berseronok-seronok sebab dapat parking khas, rumah khas, laluan khas, pergi mana ada orang escort. Lampu merah boleh langgar. Kita kat kampung, Ustaz. Paling Johan kali di kampung lembu lah. Dia tidur tengah jalan. Kali dengan kita kena berhenti. Tu Johan kampung. Dia tak peduli siapa. Hang YB ke hang siapa lalu, dia duduk tengah jalan. Kita pun kena berhenti. Tuan-tuan, maka Nabi bila dapat jawatan Nabi ni, isteri Nabi bawa Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Nawfal. Cerita keadaan yang Nabi nampak malaikat mai begini. Waraqah bin Nawfal ni kata dekat Nabi SAW, tidak ada seorang yang bawa risalah macam kamu wahai Muhammad, melainkan ia akan dibenci dan akan diusir keluar daripada kampung halaman. Kejut Nabi. Aku duduk Mekah 40 tahun tak kacau orang. Aku damaikan orang. Sampai Nabi dapat gelaran Al-Amin, Putra Al-Amin. Mudah-mudahan nama surah ni kita ambil sepenuh keputeraan baginda kita SAW. Putra Al-Amin. Nabi digelar sebagai anak muda, seorang putera yang jujur dalam kota Mekah. Ini bukan gelaran biasa-biasa, tuan-tuan. Nabi boleh. Jangan buat main. Tu kata Aswad ni bahaya, tuan-tuan. Sampai orang nak perang disebabkan Hajarul Aswad tu. Nabi damaikan. Nabi bukan damaikan orang kampung, menteri-menteri yang bergaduh, ketua-ketua kabilah yang bergaduh. Nabi yang damaikan. Nabi ambil letak dalam serban. Nabi suruh mereka angkat sampai dekat dinding Kaabah. Nabi yang letakkan dalam tu, dan mereka redha dengan Nabi. Jadi Nabi hidup dalam Mekah sangat baik, dipuji sebab Nabi saleh. Orang saleh ni mana orang baik? Siapa duduk dalam surah ni saleh, okey kan? Semua orang sayang. Dia tu bagus tu. Main masjid semayang balik, main masjid barang balik. Kan? Orang saleh ni baik, masya-Allah, tabarakallah. Tapi bila Nabi dah jadi Nabi, tugas Nabi bertambah satu lagi. Bukan takat saleh,
Nabi perlu jadi muslih. Kena betulkan orang. Bila nak betulkan orang ni lah yang akan jadi masalah. Kalaulah saya jadi menteri satu hari nanti, saya tak mustahil. Tiba-tiba jadi Perdana Menteri Ustaz. Lepas pilihan raya, sokongan mai dekat saya. Contoh Ustaz. Contoh. Dah duduk Putrajaya, saya mambak ni dah sikit. Saya pun berucap ucapan pertama. Kita akan buat undang-undang wajib solat, wajib tutup aurat, wajib ni. Macam mana kerajaan wajibkan pelitup muka, kita juga wajibkan menutup aurat. Siapa tak pakai tudung 2,000, tak pakai pelitup muka 1,000. Contoh saja. Kita wajibkan. Tak jaga jarak, langgar SOP, saman. Langgar SOP kerajaan Allah, saman. Laki perempuan tak kahwin, duduk rapat-rapat, kurang 1 meter, saman. Agak-agak orang benci ke orang sayang kat saya? Ni yang umur 18, 19, 20 yang boleh mengundi ni, marah. Dia akan marah. Sebab itulah Nabi bila bawa risalah ni, buah mula sekali Nabi kena kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, engkau akan berhadapan dengan satu ujian yang besar. Kaum engkau akan mengeluarkan engkau daripada bumi ni kerana engkau bawa risalah ni. Nabi-nabi dulu bawa benda ni lah orang benci. Rupanya bawa Islam ni orang benci, tapi Allah sayang. Nabi ni, kita kalau berdakwah, baik taruh mana pun orang benci, itu normal. Kerana Nabi lagi baik daripada kita, pun orang benci. Allah yang baik pun orang benci. Tak pasal-pasal lukis kartun, habaq kata ni Allah. Tak pasal-pasal. Allah tu sangat baik dengan kita, pun orang benci kepada Allah. Tuan-tuan. Maka bila Nabi dah faham berhadapan dengan ujian, bergaduh dengan adik-beradik dia, gaduh dengan kaum dia, Nabi tak kata apa. Nabi ni dua keadaan. Waktu Nabi duduk di depan Kaabah tak ada kuasa, Nabi sujud, orang letak najis, Nabi tak kata apa, Nabi doa je. Tapi sewaktu Banu Qainuqa yang mengejek-ngejek Nabi ketika Nabi SAW balik daripada perang Badar Al-Kubra, ejek-ejek Nabi, lawan dengan MU boleh lah 5-0. Contoh Ustaz, contoh je. Oh, sensitif. Saya tak minat bola. Terang saya memang tak minat bola. Lepas tu di war saya tak tahu hari ni depa duk throw macam-macam. Kesian. Saya pun tak faham. Apalah bila kata MU kan, orang lain kalah tak bunyi pun. Saya pun tak faham benda ni. Saya tengok jelah dalam Facebook saya kan. Saya memang Kedah pun saya tak kenal pemain Ustaz. Memang tak minat bola. Kalau saya memang tak minat bola. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Nabi SAW, bila Nabi berdakwah, orang benci. Di sebalik orang benci, Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang membimbing dan membantu Nabi kita Muhammad SAW. Bila Nabi dah tak ada, ni kalau nak cerita cerita Nabi ni panjang Ustaz. Kes 9 tak cukup, tapi masa tak mengizinkan. Banu Qainuqa ni duk ejek-ejek Nabi. Nabi tak kata apa, Nabi tak buat apa. Sedangkan Nabi kerajaan pada ketika itu. Berlaku peristiwa seorang wanita sahabiyah, sahabat Nabi, wanita Islam, sahabiyah, muslimah, mukminah, masuk dalam pasar Banu Qainuqa. Orang Yahudi tarik purdah dia. Tarik niqab dia. Dia marah, dia tak bagi. Yahudi tarik. Dia duduk di kedai mah. Orang perempuan ni memang suka pergi kedai mah dari dulu ke Ustaz? Memang macam tu. Jadi tukang mah ni, dia keluar main di belakang wanita Islam ni, sahabiyah ni, dia ikat ujung tudung ni dengan ujung jubah. Bila sahabiyah ni bangun, sahabiyah Al-Jalilah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia bangun, tudung dia terangkat, seloklah kain dia di bawah ni, nampak belakang dia. Disebut nampak zahriha. Nampak apa wallah alam? Sebut zuhur ni belakang. Takat mana jangan tanya. Ustaz nak tahu berapa tahu hampa bab dia hampa kalut tanya apa saya awak? Bab lain hampa tak kalut tanya. Kalau bab lagu ni depa kalut tanya Ustaz. Jadi bila berlaku macam tu, sahabat Nabi yang melihat keadaan wanita Islam dimalukan, dia bunuh tukang mah tu. Orang dulu pertahankan aurat, orang hari ni pertahankan kebebasan untuk buka aurat. Kalau kita rasa buka-buka, tunjuk-tunjuk kat orang ni lebih moden, binatang lagi moden, tak pakai baju dari dulu sampai lah. Kemodenan bukan terletak pada pakaian yang terdedah, tetapi sejauh mana aurat itu dipelihara, itulah orang yang bertamadun. Kita mengaji kan zaman batu tak pakai seluar, tak pakai apa. Tiba-tiba kita balik zaman batu.
Kita balik zaman batu pakai macam tu. Tak betul tu. Orang yang bertamadun dia akan pakai baju kan. Pakai solat pakai telekung yang dijual ustaz kan. Seronok tengok ustaz duk berniaga dalam tu. Kita tak pandai nak ni. Tengok, tapi tak beli pun dah tak ada anak. Kita support ustaz kita tengok. Jadi Nabi SAW bila berita tu sampai dekat Nabi, bila sahabat Nabi bunuh Yahudi, Yahudi 2 orang lagi bunuh sahabat Nabi, berlaku kes kematian. Seorang orang Islam, seorang orang Yahudi. Berita tu sampai dekat Nabi. Ringkas cerita. Nabi kepung kawasan Banu Qainuqa. Mai Allah bi Ubay lah duk pujuk lah apa semua. Ringkas cerita. Maka Nabi SAW halau mereka keluar daripada kampung di kota Madinah itu. Mereka keluar ke bumi Syam. Nama tempat tu Izra'at, lebih kurang macam tu. Ketegasan Nabi ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang menentang Nabi. Tapi orang tetap benci Nabi. Sampailah Bani Quraidah selepas pada itu melakukan pengkhianatan kepada Nabi dalam perang Ahzab. Bila Nabi dah tak ada, diteruskan oleh sahabat Nabi. Sampai anak cucu Nabi yang dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Osman dibunuh. Berapa ramai ulama-ulama yang dibunuh sampai hari ini. Imam Syafi'i pernah dipenjarakan. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah dipenjarakan. Karena pertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dipenjara. Disebat di belakang ni. Ni celup besi panas sebat di belakang. Allahu Akbar. Hebat ulama dulu, kena siksaan sampai tahu tu. Maka benda tu berlakulah sampai zaman kita. Siapakah yang akan meneruskan? Kita. Ustaz bagi 9 ke Ustaz? Tengok tadi lah 7.45 kan? Siapa yang akan meneruskan? Kita. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pasal malam ni bukan dalam TV Ustaz. Jadi kita bahasa tu ikut IT, ikut teradap. Kalau masuk TV tu kita susun bahasa sikit lah. Jadi kena cakap you all. Itu kan. Ni antara rakyat Kedah yang sopan dalam TV. Kami tak boleh jadi lagu ni. Tapi Ustaz Z ni Masya Allah, Allah bagi dekat dia, mudah-mudahan lebih jauh ke depan, panjang umur, ada manfaat untuk ummah insya Allah. Jadi kita lah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamulah umat yang terbaik yang dikeluarkan di atas muka bumi ini. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang buat jahat. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Jangan duk suruh orang kita tak beriman. Kita kena suruh orang dan kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dakwah ke orang? Mula dengan diri sendiri. Kena main mengaji, balik dakwah keluarga. Masing-masing dakwah keluarga. Daripada keluarga tu dia berkembang. InsyaAllah. Ni cari remote aircon tak jumpa apa mengamuk lah Ustaz. Musim-musim panas ni. Cari remote aircon tak jumpa. Cabut, tekan-tekan bateri tak menyala pula. Cabut bateri jatuh atas katil. Hilang bateri tu, cari tak jumpa. Tidur dalam panas. Bangun pagi, bateri tu lekat celah perut bini. Bini perut lipat 3. Kan? Jadi 2 kali panas. Panas pasal tak tidur pasal aircon satu. Panas pasal bateri hilang satu. Kita mengamuk dalam rumah. Habis semua tak kena. Kita kena mula dakwah dengan diri kita. Dan bila kita duduk di landasan Islam, pasti akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti uji kamu dengan lapar, kurang harta, kurang anak, kurang buah-buahan, akan kematian, kurang duit. Allah habaq dah kat kita, benda ni akan berlaku. Ni kita bergaduh dalam kampung hari ni pasal semayang berjarak. Tak lah nak cakap dengan orang ikut suka, nak mayang rapat-rapat, nak jarak-jarak. Tak ada, dia kata tak ada berlaku. Allah bertengkak buat SOP ni. Baru ni teks khutbah di negeri Kedah, tajuk SOP. Kita naik atas mimbar tengok-tengok tajuk SOP, malas nak baca. Pasal orang dah cemuih dengar. Antaranya pakai pelitup muka, kelebihan. Orang dah tak mau dengar dah benda tu Ustaz. Orang dah cemuih dah lama dah. Kita tak mau bertengkak dah buat ni. Ada yang kata jadi Dajjal habis semayang macam ni. Dajjal mana semayang? Main mana Dajjal semayang? Sedap dia kata kat mufti Yahudi, ulama jadi WHO. Ini satu cabaran kepada kita. Maka kita lah, bagaimana nak dakwah diri kita dulu? Bawa telinga, bawa badan kita, bawa hati kita main mengaji. InsyaAllah Allah akan tanya kita di akhirat. Apa kita buat? Allah tak tanya berjaya ke tak? Allah tak akan tanya Ustaz Z, berapa orang yang ikut kuliah kamu?
Allah tak tanya Ustaz Zaid yang tu. Allah akan tanya, apa kamu buat sewaktu kamu urus surau di Putrajaya satu ketika dahulu. Jadi mudah-mudahan usaha dakwah diteruskan, walau sedikit. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walau satu ayat. Cerita ya, ajak orang kencing pun tak apa dah. Nak masuk tandas kaki kiri bukan kaki kanan. Yang tu pun tak apa dah. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu perkecilkan benda baik walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walau kamu hanya senyum di wajah rakan kamu. Benda tu macam kecil ya kita nasihat orang. Tapi jangan perkecilkan benda baik walaupun dia kecil. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Aswad, itu dia tuan-tuan. Kita fahamlah tugas dakwah ini satu tugas yang mulia. Tugas para nabi dan tugas para rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Aswad dah sebut dah tadi, kita semualah yang menyambung tugas risalah dakwah Rasulullah ni supaya umat ini dia faham kepada Al-Quran. Yang kedua, faham kepada sunnah Nabi. Sebab Nabi tinggal dua benda ni saja. Taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun Nabi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama mana kamu pegang kepada duanya, iaitu kitab Allah, ini Al-Quran, dan juga sunnah Nabi. Jadi tugas kita semua, para asatizah, para ustaz ni dengan peranan para asatizah, para pegawai syarak, pegawai surau dengan tugas pegawai surau, ahli jurukuasa penduduk dengan tugas jurukuasa penduduk, kita jemaah surau dengan tugas jemaah surau. Walaupun benda tu kecil, macam nak masuk tandas, macam nak masuk susun selipar di depan pintu surau, tak mengganggu laluan orang, itu semua adalah bukan tunggu ustaz nak syarah, kita semua juga boleh. Ustaz Syahrizan, dakwah ini memanglah betul semua orang boleh berdakwah. Hari ini kita tengok ramai orang berdakwah dalam media sosial, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam macam-macam lah, banyak-banyak. Para asatizah pun banyak. Tapi kadang-kadang kita kena faham juga tentang sunnah dalam berdakwah ini, supaya tidaklah menimbulkan fitnah kepada tugas yang begitu mulia dalam jalan dakwah ini. Sebab hari ini kita tengok, walaupun atas jalan dakwah, masing-masing bertekar, masing-masing aku begini, ni Ustaz Syahrizan punya begini, jadi bergaduh pula. Jadi kita nak kena faham sunnah-sunnah dalam berdakwah ini, supaya dia tidak mendatangkan satu fitnah yang besar kepada umat Islam sendiri. Jadi apakah sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui dalam berdakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Zaid, terima kasih kepada Ustaz Aswad. Pertama kali saya digantikan Ustaz Aswad. Sungguh tersusun indah kata-kata bagaimana Ustaz Zaid, masya-Allah, memberi inspirasi yang banyak kepada saya. Cerita pasal sunnah dalam dakwah, barangkali nanti Ustaz Aswad tambahlah ya, nanti Ustaz Zaid pun tambah. Saya melihat sunnah dalam berdakwah ini melihat kepada konteks, bukan semata-mata melihat pada teksnya. Kerana ramai orang memilih untuk berada dalam satu situasi berdasarkan teks tu. Okey, hadis Nabi macam mana, ayat Quran macam mana, tetapi tidak disampaikan menerusi konteksnya. Kontekstual itu sangat-sangat penting. Dan saya sangat gelisah untuk bercakap di hadapan jemaah SPAA yang telah terdedah dengan pelbagai teks dan konteks. Berada pula di sebuah arena di Putrajaya ni, barangkali dakwahnya bukan sekadar kita bercakap bahasa Arab, bukan sekadar cakap ayat Quran, hadis lagi dah Ustaz Zaid. Barangkali dengan teori-teori barat barangkali. Kan? Jadi bila saya melihat ada jemaah yang mengangguk tu, maka saya bertambah gelisah. Okey. Kan, kalau diam tidur tu pun saya gelisah, apatah lagi yang mengangguk. Jadi saya sedari yang dirahmati Allah, benarlah bila mana ayat surah An-Nahl ayat 125 tu sangat masyhur bila cerita pasal uslub dakwah. Bila cerita pasal macam mana teknik dakwah dan sebagainya, dan disebut secara jelas dalam surah An-Nahl, dakwahlah, sampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Biasa kita dengar perkataan hikmah tu, apa maksud al-hikmah? Wal mau'izatil hasanah, peringatan-peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau ada argument kena present bantahan-bantahan yang lebih baik daripada tu. Sesedari
Al-hikmah itu, kata Imam Syed Qutb, merangkumi banyak sudut. Kan kalau dalam tafsir Bahrul Muhit, Abi Hayyan pernah sebut ada 29 maksud hikmah. Dan mungkin barangkali malam ni kita nak cedok berapa benda je lah dimaksudkan dengan dakwah secara hikmah ini yang merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagikan kepada 3 al-hikmah ini. Yang pertama dari sudut sifat-sifat pendakwah itu. Dan kalau melihat kepada sifat pendakwah, maka kita lihatlah pendakwah yang paling utama yang Ustaz Aswad telah pun sebutkan tadi, iaitu baginda Rasulullah SAW, dan sifat utamanya daripada baginda, iaitu sifat yang wajib bagi Nabi tadi. Mana sifat pendakwah kena mengambil inspirasi sifat yang daripada da'i yang paling utama, iaitu Rasulullah. 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Seorang pendakwah itu semestinya adabnya dia mesti seorang yang benar. Kerana kalau dia tambah pula di era social media hari ini yang dia boleh aktif dan famous di Facebook, barangkali kita boleh jadi seorang pendakwah yang fake book di Facebook. Kita boleh dengan follower yang kita ada, dengan cara kita nak influence, nak mempengaruhi orang dengan apa jua cara, barangkali kita boleh buat. Tetapi bila kita mengikut hikmah yang ada pada sifat pendakwah, iaitu Rasulullah, maka dia kena siddiq, dia mesti benar. Sesekali dia tidak boleh manipulate orang, sesekali dia tidak boleh menipu depan lain, belakang lain, apatah lagi menipu dengan diri sendiri, apatah lagi menipu audiensnya. Okay, dan kita berada pada satu era yang hari ini yang kita boleh buat benda tu. Dan memang tidak dapat dinafikan, memang ada banyak kes-kes yang ada pendakwah yang telah pun akhirnya ditarik tauliah, ada pendakwah yang telah pun ditangkap sebagainya kerana dia tidak siddiq, dia tidak benar dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian dia mesti amanah, bukan sekadar amanah dari sudut kejujuran yang daripada sifat al-amin pada Nabi itu, tapi amanah dari sudut amanah dengan ilmunya, amanah dengan janji dengan jemaah. Ada pendakwah yang bagus, alhamdulillah, dari sudut hafazannya, dari sudut sejarahnya, dari sudut apa semua, sirah, konteks dakwah semua bagus, tapi dia tidak amanah dengan jemaah. Ada yang mengambil mengambil kesempatan terhadap kebaikan jemaah dan kepercayaan jemaah kepada dia. Dan ada benda tu berlaku lah. Tapi ini tidak berlaku pada baginda Rasulullah SAW. Okey, tidak berlaku. Sehingga kan Nabi SAW bila mana berhijrah ke kota Madinah, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menggantikan baginda Rasulullah di pembaringan di rumah Nabi itu bukan sekadar satu trik yang Nabi nak buat kepada orang Quraisy yang nak membunuh Nabi. Bukan sekadar supaya surprise kepada orang Quraisy, ingat-ingat Rasulullah punya, bukan. Tak. Tapi nak ceritanya amanahnya Rasulullah. Sehingga kan barang-barang yang berharga yang disimpan di rumah orang yang sangat dipercayai ini, maka bagi dia tak akan tinggalkan rumah ni melainkan ada replacement. Ada orang yang boleh duduk dan jaga barang-barangan yang juga milik orang-orang Quraisy yang mereka juga sedang mengepung rumah Rasulullah. Sehingga ketahui itu amanah, kejujuran yang ada pada baginda Rasulullah SAW, dan itulah sebenarnya al-hikmah yang perlu ada pada pendakwah. Itu adalah sunnah Rasulullah. Tabligh menyampaikan, bukan senang nak menyampaikan. Untuk cerita semua ajak orang buat baik itu alhamdulillah, tapi nak cegah orang buat jahat macam Ustaz Aswad sebut, satu cabaran yang sangat besar. Kerana nak jadi orang yang disukai, okeylah semua benda okey, tapi bila start kita sentuh ini tak boleh, kita akan dibenci. Dan itulah sunnah dalam dakwah. Dan itulah juga sunnah pada kita, jangan kita pendakwah ni nampak Ustaz Zaid, Ustaz Aswad saja. Kita semua. Kan sebagaimana yang Ustaz Aswad sebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Semua di kalangan kamu lah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia, bukan ustaz, ustazah saja, semua. Bila umat Nabi Muhammad yang baca ayat Al-Quran, maka dia kena ta'muru bil ma'ruf, ajak orang buat baik, tanhauna 'anil munkar, yang ni yang agak sulit. Jadi bagi kita yang dah Allah beri peluang untuk jadi orang baik, mungkin dengan kita berbicara malam ni tajuk sunnah dakwah, kita kena naik satu step, naik satu level, iaitu kita juga kena muslih sebagaimana Ustaz Aswad sebut. Kita kena start untuk kita rasa kita baik, alhamdulillah, bagus. Tapi kita tidak cukup dengan itu, kita nak orang lain juga mengikut jejak langkah ni. Menjadi generasi Rabbani. Rabbani maksudnya dia bukan sekadar nak dia je baik, dia nak kelilingnya juga baik. Dia ada manhaj, dia ada method, dia ada strategi, dia ada teknik, dan dia tak nak dia baik-baik. Sebab ada orang dia memilih untuk menjadi ruhban. Ruhbani ni iaitu generasi biar dia seorang baik, tak apa. Dia pergi bertapa, dia pergi bersuluk, dia pergi bertahanus. Dia asalkan aku baik, alhamdulillah, dulu aku jahil, dulu aku tak ada ibadat, sekarang aku dah boleh ibadat, alhamdulillah. Orang lain maksiat, itu bukan kerja aku. Tak. Untuk menjadi
tabligh, maka dia dah jadi baik, maka dia nak environment dia juga baik. Tapi dia akan ada risiko yang sangat besar lah. Dia akan dibenci dan tidak disukai. Tapi itulah adab dan itulah sunnah dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabligh dan juga fatanah yang keempat, al-hikmah yang perlu ada pada pendakwah, yang perlu ada kepada sifat orang yang nak menyampaikan dakwah adalah dia kena fatanah. Dia kena cerdik, dia kena bijak, dia kena intelek. Dan benda tu kena melalui proses lah. Melalui proses. So, kalau saya rasa saya dah pandai sejarah, bila saya dengar Ustaz cakap pasal sejarah, saya rasa, oh aku tak boleh cakap pasal sejarah sebab ada orang yang lebih pada malam ni. Jadi bila saya nak cakap pasal polisi, nak cakap pasal apa-apa yang bersifat falsafah, maka aku tak boleh cakap lebih sebab saya ada Ustaz Zaid. Kan? Takut nanti dia sailang terus macam tu je. Jadi apa aku nak cakap, aku pun tak tahu. Sebab apa? Kerana tidak fatanahnya saya untuk bercakap, maka saya akan bercakap sekadar yang saya boleh sahaja. Okay, ini sifat yang adab yang perlu ada pada al-hikmah yang pertama, yang kita sebut sebagai hikmah ni ada 3 konteksnya. Sebab dalam dakwah sunnah baginda Rasulullah, pada sifat yang daripada Rasulullah itu sendiri. Yang kedua, al-hikmah itu adalah pada konten dakwah. Apa isi-isinya? Kan bila kita cerita contoh Maulid Rasul, kita nak cerita apa? Jadi mungkin malam ni Ustaz Zaid dan AJK SPAA dia dah design. Malam ni kita nak cerita pasal bab dakwah. Kalau cerita general Maulid Rasul dah takut benda tu jadi redundant, jadi duk overlap, berulang saja. Jemaah pun sudahnya kan lempar kayu sudahnya. Kan? Nak sangat jadi macam Rasulullah, tahun ni lempar kayu betul-betul Rasulullah. Tengok macam mana reaksi pendakwah. Kan? Boleh buat tuan-tuan, boleh buat. Tapi balik ke Ustaz Zaid lah. Lempar kayu, lempar selipar, tengok macam mana reaksi Rasulullah. Kan? Cakap sangat pasal Rasulullah kan? So tengok konten. Okay? Tengok konten, apa isi yang ada pada program dakwah kita tu. Okay? Bukan semua audience boleh terima konten tu. Maka itulah yang disebut al-hikmah oleh Abi Hayyan dalam Bahrul Muhit. Dia ada 29 jenis al-hikmah. Tengok siapa audience kita, maka dari situlah kita boleh tahu apa yang kita nak deliver konten tu. Okay? Dan yang ketiga saya ringkaskan sunnah dalam dakwah itu, iaitu dari sudut al-hikmah ini, iaitu dari sudut penampilan yang daripada pendakwah juga sangat penting. Bukan sekadar dalaman tapi luarannya. Okey, dan ini juga yang disebut oleh Syed Qutub. Ini juga yang disebut oleh ada ramai lagi tokoh-tokoh dalam bidang dakwah ini, betapa pentingnya influence ataupun encouragement yang kita nak buat pada orang adalah menerusi penampilan itu. Sesedari semua, banyaklah bila sebut tentang sunnah dakwah ini, dan itulah contoh terbaik kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya secara peribadi cuba untuk berada dalam konteks zaman moden kita hari inilah. Kalau yang ada banyak lagi pandangan ulama tentang strategi dakwah, itu juga termasuk dalam hikmah strateginya macam mana. Kalau social media macam mana caranya. Jemaah masjid macam mana kalau di Putrajaya. Kalau jemaah di Kuala Ketil macam mana pula. Kalau bermain pula dengan orang-orang yang baru nak kenal Islam, yang masih lagi minum arak, yang masih lagi tak tutup aurat, macam mana pula cara dakwah tu, strategi dakwah. Dan kami ni orang muda-muda ni, ustaz-ustaz muda yang nak cakap dengan tuan-tuan tentang konteks, tentang sunnah dakwah, mungkin tidak sesuai kepada tuan-tuan. Cuma mungkin saya nak kongsi sikit peluang yang Tuhan beri kepada saya, dan juga merupakan tanggungjawab amanah saya adalah saya berada pada pelbagai generasi dakwah pada hari ini. Daripada setua-tua orang sampailah semuda-muda orang. Daripada sebaik-baik manusia sampailah sejahat-jahat manusia. Itu konteks yang saya ada pada hari ini. Kan? Dan tuan-tuan jangan terkejut kalau tuan nampak saya pakai macam ni. Kan? Tengok kat Facebook lain. Kan? Tiba-tiba datang macam ni pula ke sini. Kan? Saya pun dah tak tahu dah nak pakai apa datang. Nak pakai kod macam pelik pula datang sini. Tapi nak kata itulah laluan, cabang dakwah yang perlu kami lalui pada hari ini. Bagaimana saya nak mendekati orang yang mereka tu masih minum arak, tuan-tuan. Saya terlibat dengan dunia diving hari ini. Dunia diving ni banyak orang yang pelik-pelik lah. Bila cerita pasal pulau ni, memang terkenal dengan arak, dengan zina, dengan apa semua. Kita alhamdulillah Allah letakkan saya di sana dengan pilihan saya sendirilah. Dan rupanya betul. Yang selama ni kita mungkin agak skeptikal dan rasa macam serong pandangan kita kepada orang-orang pulau. Bila kita duduk dengan mereka, baru kita tahu yang mereka sebenarnya perlukan agama. Mereka perlu. Cuma mereka takkan datanglah ke surau SPAA. Dan perlu punya, bila melihat pada sunnah-sunnah orang terdahulu, mereka sendiri pergi.
Yang kata dakwah bil hal yang Jakim Jawi duk buat tu, kita pergi ke golongan sasaran. Dan biasa berada dengan geng-geng diverse, kan, dengan gangster, saya berada dengan golongan maknyah, saya berada dengan orang yang masih minum arak, orang yang setakat zina tu biasa. Jadi rupanya mereka nak kenal orang agama, dia nak tahu konten agama tu. Dan itulah cabaran saya. Tapi bukan satu benda yang mudah lah. Kalau kita tidak ada asas, tidak ada panduan, tidak ada pedoman kawan-kawan untuk support, sebab takut kita juga boleh tersasar. Okey, saya masuk hutan buat hiking, kan, bukannya duduk dengan orang-orang masjid, tak. Dengan orang masjid lah. Tapi ni satu masa kita kena duduk dengan artis, ada satu masa kita kena duduk dengan businessman. Sebagaimana saya terlibat dalam dunia perniagaan, saya kena duduk dengan orang yang interface ni, yang agamanya berbeza ni. Macam mana saya nak deliver dakwah dalam konteks kita peniaga Muslim, kan? Jadi terlalu luaslah konteksnya untuk kita ceritakan pada malam ni. Cuma untuk mempelajari, dan saya cuba belajar untuk mengikuti sunnah dan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmah itu memang benar benda yang perlu kita cari dalam hidup, dan dia adalah satu proses lah. Dia adalah satu proses yang setiap audience dia tidak akan dapat hikmah yang sama pada setiap pendakwah. Dan setiap pendakwah juga tidak mampu memberikan hikmah yang sama kepada setiap audience. Maka sebab itu baginda Rasulullah SAW ketika dia jumpa seorang ni, lain cakapnya. Bila jumpa orang macam ni, lain pula idea dan cadangan Rasulullah. Dan itulah maksud konteks. Bukan sekadar teks, bukan sekadar konten, tetapi tengok kepada situasi dan sebagainya. Dan benarlah kata Ustaz Zaid tadi, antara satu polemik yang berlaku hari ini di kalangan pendakwah itu, hari ini dilaga-lagakan. Ya, wallahu a'lam, kalau pendakwah itu tidak ada keegoan, memiliki kesabaran, memiliki sifat-sifat hikmah tadi, sebenarnya pendakwah itu yang akan meredakan, bukan merela dan membiarkan followernya. Kan, mungkin atas alasan untuk memperbaiki pandangan seorang pendakwah, yang ini pula nak rot balik, nak munaqashah balik, nak bincang balik. Mungkin dengan budaya kita, tak tahu, wallahu a'lam Ustaz Zaid, mungkin budaya kita di Malaysia ni belum sampai masa lagi kot. Kan, barangkali kalau di negara Arab, kalau di Syria, Mesir, zaman-zaman kita dulu, dia tak ada masalah nak argument depan-depan ni, sebab kita didedahkan dengan ilmu. Tapi hari ini didedahkan dengan nafsu, kan. Matlamat tu betul dah, ini mungkin pandangannya kurang tepat, jadi di-compare pula dengan satu video yang lain, mungkin pandangannya lebih berasas. Natijahnya apa? Natijahnya caci maki hamun dekat bawah. Okey, jadi mungkin konteks ni masih belum sesuai bila kita nak buat comparison ijtihad atau pandangan ustaz-ustaz untuk nak diletakkan dalam satu page atau portal. Mungkin belum tiba masa, wallahu a'lam. Ni dari sudut polisi ni tu kerja Ustaz Zaid lah. Dia di pihak JAKIM, orang yang rapat dengan pembuat polisi, mungkin perlu ada satu tindakan yang juga dikira sebagai al-hikmah dalam dakwah bila lihat pertemuan antara ustaz-ustaz dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lagi banyak saya bercakap, lagi entah ke mana perginya, dia saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu tuan-tuan. Yang penting adalah tuan-tuan kena terima seadanya pendakwah yang ada. Tu je. Kan, tuan-tuan berhadapan ke pendakwah yang lebih senior pada kami, tuan-tuan terima mereka dengan cara senior mereka. Tuan-tuan terima kami pendakwah yang nampak muda-muda, yang mungkin pada tuan-tuan ini bukan level saya, tapi tuan-tuan terimalah seadanya yang ada pada mereka yang ada kelemahan ini. Kan inilah prosesnya. Kan, dan kerana tidak ada yang tua, maka tidak ada yang muda, dan kalau tidak ada yang muda, tidak ada penyambung pada generasi yang lebih senior. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syahrizal. Istilah yang perlu kita fikirkan iaitulah teks dan konteks. Keilmuan dengan kebijaksanaan. Tak dengar apa? Syah komplain. Tak dengar Syah? Okey ya. Teks dan konteks, keilmuan dengan kebijaksanaan. Orang yang berilmu, orang ada ilmu, tetapi kalau tidak ada kebijaksanaan, dia menyampaikan ilmunya itu dengan cara yang tidak betul. Orang yang berilmu dan dia ada kebijaksanaan, dia memilih untuk menyampaikan ilmu pada masa, tempat dan keadaan yang sesuai. Itu yang cuba Ustaz Syahrizal sampaikan pada kita semua tentang sunnah ataupun adab dalam kita berdakwah. Tidak semua ilmu itu boleh kita sampaikan
kepada setiap orang. Sebab itu ada hadis kan Ustaz sebut khatibun nas ala qadri uqulihim, begitulah. Atas lafaz yang berbeza. Cakaplah, berdakwahlah kepada manusia itu mengikut kadar akal mereka. Jadi tidak semua ilmu yang kita ada tu kita boleh sampai, kita boleh luahkan, kita boleh ceritakan, sebab kemampuan akal manusia ini dia tak sama. Jadi itulah adab ataupun sunnah dalam berdakwah ini. Saya nak minta Ustaz Aswad bercerita tentang cabaran dakwah. Mungkin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabaran dakwahnya berbeza dengan zaman kita pada hari ini. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah nak kumpul orang. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu alatnya mungkin berkurang. Tapi zaman kita hari ini senang je nak kumpul orang. Kan boleh je orang nak datang ke masjid, ke surau, nak kumpul di padang dan sebagainya, mudah. Ataupun zaman sekarang kita tak perlu nak kumpul orang di satu tempat, di surau, di masjid. Kita ada teknologi, kita ada IT, kita ada gadget, kita ada aplikasi, kita ada konten. Kita boleh sampaikan anytime bila kita free. Orang pun boleh pilih nak dengar pada bila masa dan ketika. Jadi adakah peluang untuk kita berdakwah pada hari ini lebih mudah dan untuk kita sampaikan, ataupun apa pandangan Ustaz dalam konteks dunia dakwah pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ustaz Zakaria, Ustaz Syarizal, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita berhadapan dengan ujian yang sangat besar. Kerana kita dah jauh dengan Nabi SAW. Nabi SAW sebut, aku diutuskan ke muka bumi ini dengan qiyamah kahataini. Jarak Nabi dengan kiamat tu dekat sangat. Ada satu masjid di kota Madinah, nama dia Masjidil Ijabah, dekat dengan kawasan Baqi', belah belakang. Kawasan tu juga ada satu masjid, nama dia Masjid Abi Dzar Al-Ghifari, yang pernah Nabi sujud lama. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia ingat Nabi telah wafat. Dia cari Nabi, dia nampak Nabi duduk sujud, dia pergi dekat, dia teriak. Dia ingat Nabi ni telah pun meninggal dunia, kerana terlalu rindukan Nabi SAW. Itu satu masjid nama Abi Dzar Al-Ghifari. Bila Nabi bangkit daripada sujud tu, dia pun cerita, aku bimbang engkau telah kembali tinggalkan kami ya Rasulullah. Kan Nabi kata, ketika aku lalu di kawasan ini, malaikat Jibril habaq dekat aku. Siapa di kalangan umat aku yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Tanda aku syukur umat aku dapat kebaikan. Aku sujud kepada Allah dengan sujud yang lama. Masjid tu ada, Masjid Abi Dzar Al-Ghifari, dan Kerajaan Saudi ada letak satu signboard, tulis hadis tu. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu kalau saya pergi umrah, saya bawa jemaah saya ziarah situ. Tepi jalan tu, dekat jalan nak pergi airport, dekat dengan Baqi'. Baqi' belah kanan, dia masjid 12 kiri. Ada satu masjid nama Masjidil Ijabah. Masjid Allah mustajabkan doa Nabi. Nabi doa 3 perkara. 1 Allah tolak, 2 Allah terima. Yang Allah tolak tu, yang Allah tak berkenan tu, Nabi minta supaya umat Nabi ni bersatu padu, tidak berpecah belah. Tapi umat Nabi akan berpecah. Sehingga Nabi kata, sataftariqu ummati ala sintani wa sab'ina. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73, sintana wa sab'ina, 72 finnar. Daripada zaman Rasulullah sampai kiamat, pecah umat ni kepada 73. Satu je masuk syurga, 72 masuk neraka. Perpecahan pada akidah, bukan mazhab. Itu masalah fiqah, bukan masalah akidah. Masalah fiqah. Mazhab itu masalah fiqah. Akidah sama, tidak berbeza, tidak khilaf. Jadi Nabi SAW dengan kita sangat jauh. Bila jauh kita dengan Nabi, kita nak rujuk dekat siapa?
Hadis yang Ustaz Zaid baca tadi. Taraktu fikum amraini. Aku tinggal dekat kamu dua perkara. Nabi tinggalkan Quran dan Nabi tinggalkan sunnah Nabi SAW. Hari ini di kalangan kita mentafsirkan guna akal dia. Bahawa kita perlu terima Quran dengan sunnah. Bukan ulama-ulama aduk cakap ni. Bukan terima Imam Syafi'i. Dia main bagi kuliah maghrib. Lepas tu dia habak ke orang. Bukan suruh ikut Imam Syafi'i. Bukan suruh ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan suruh ikut Imam Malik. Bukan suruh ikut imam yang paling senior di kalangan 4 mazhab ini. Imam Abi Hanifah. Bukan. Nabi kata dia tinggal Quran dengan sunnah. Ya betul, memang Nabi tinggal Quran dengan sunnah. Tapi siapa yang akan mengajarkan kita kepada kita untuk memahami Quran dan sunnah kalau bukan ulama? Dia main mengajar kuliah maghrib, dia pelekeh imam-imam mazhab, dia angkat diri dia. Hang lahir tahun bila? Rumah hang ada isteri, ada enjoy, ada macam-macam, ada handset hang, ada gamak macam-macam. Hang layan YouTube pun semua gamak merapu hang tengok. Tiba-tiba hang kata dekat ini. Ini yang menyebabkan berlaku je perbalahan dalam masyarakat kita. Lepas itu bila kuliah live macam ni kan, kadang orang dalam surah ni faham, orang hak dengar tu dia tak faham. Ini cabaran dakwah. Bila kita khutbah orang buat live, aku nak bercakap dengan orang yang duk tengok di rumah kan, aku nak cakap dengan orang yang depan ni. Bila kita bercakap dengan orang yang depan, orang yang di rumah kata, awak ustaz tu cakap macam tu. Mungkin kita nampak keadaan tu begitu. Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti pernah jerakah dalam khutbah dia satu hari di Dimashq. Saya ada dalam masjid tu. Masjid dia 4 tingkat. Kat dengan rumah dia. Sini dengan Cik Minyak tu ya. Masjid dia dengan rumah dia. Jumaat memang semayang dengan dia. Almarhum pernah dia jerakah kerana ada satu orang anak muda duk main handset. Masa tu zaman tu famous dengan Nokia bentuk sabun tu, orang duk main game. Famous zaman tu. Arab tu gila main tu. Kita tak ada handset, tak mampu beli. Dia beli yang tu duduk main game. Jadi Syekh Almarhum Dr. Buti ni jerakah dalam khutbah tu, cerita pasal gadget tu dah merosakkan hampa semua. Sampai kami nak semayang ni jadi ketak. Nak angkat takbir berasa ketak. Dia punya jerakah dia tu lain macam. Barakah ulama ni kalau dia marah, dia lain macam. Sebab tu cabaran dalam dakwah. Cabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika dia nak ambil wuduk, nak naik atas mimbar, letak Quran. Letak Quran. Dia pergi ambil wuduk, patah balik Quran dia hilang. Imam Asy-Syafi'i dia khatam Quran sehari sekali 30 juzuk. Bila mai tengok Quran dia tak ada, dia tanya dalam masjid, siapa ambil Quran aku? Seorang tak mengaku. Dia naik atas mimbar, dia tanya siapa ambil Quran aku? Siapa pun tak serah. Dia kata lepas aku turun daripada mimbar, jika tidak pulangkan kembali Quran aku pindah daripada Iraq. Turun-turun Quran dia tak ada. Imam Syafi'i pindah pergi duduk di Mesir. Ini kata ulama, sebab sikit lah Imam Syafi'i terasa hati Quran dia hilang. Jangan buat main dengan ulama. Suatu hari ni kita berhadapan dengan masyarakat dunia hari ni yang tidak menghormati ulama. Ini cabaran kita Ustaz. Kita baru sehari dua ni main duk bombang subuh belum tentu bangkit Ustaz. Tahajud belum tentu bangkit. Ada kisah yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu kalau dia tawaf di Kaabah, masa dia tawaf, lepas Isyak, dia akan tawaf 7 pusingan. Tawaf ni memang 7, tak ada 6, tak ada 5. Sampai bila-bila pun jangan tanya dah. Sekali tawaf 7. Sunat ke, tawaf umrah ke, tawaf haji ke 7. Ustaz, kalau tawaf sunat berapa? Tawaf haji berapa? 7. Lengkap 7, selesai 1. Tawaf sunat. Nak tawaf lagi, mula balik 1. Sayyidina Uthman sebelum dia balik rumah nak tidur. Sebelum nak balik tidur, lepas mayang Isyak nak balik tidur kan. Orang Putrajaya kan. Nak balik tidur. Kan. Orang Pedu panggil tidur dah, kapur ustaz kah? Kapur demo kah tak culah royak ke mana panggil tidur lah kapur demo ni. Kampung ustaz ni dia bahasa lain sikit. Sopa kapur ku katlah di baling tu. Bunyi sopa tu lah. Tang mana ada cerita tadi ustaz? Sayyidina Uthman nak tidur. Sayyidina Uthman ni bila dia nak tidur, nak balik tidur, Sayyidina Uthman tawaf 7 pusingan. Dan dia akan solat 2 rakaat. Baru balik tidur. Hebat. Rakaat pertama dia baca 15 juzuk. Rakaat kedua dia baca 15 juzuk. Dekat subuh baru balik rumah. Tu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Kita nak boleh sampai teratur dak nah. Jadi cabaran hari ni.
Kalau kita nak tunggu kita alim macam orang dulu, tak lah. Zaman kita ni zaman yang Ustaz musim PKP, mengaji semua online. Ada yang tahun 3 dan tahun 4 konvo dalam internet kan Ustaz. Tak pergi kelas dah. Periksa online boleh buka kitab. Cuma Syekh tulis lah. Di Unisam tu Syekh akan tulis. Saya baru selesai hantar tesis master syariah undang-undang saya. Sedang dibukukan, insya-Allah Ustaz dalam seminggu 2 lagi boleh serah kat pejabat. Jadi Syekh dia akan tulis bila nak periksa, dia akan tulis. Okey, periksa online di rumah. Dan dia tulis kat bawah tu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu kami, kata Nabi, bukan umat kami. Kena ayat tu Ustaz. Tak buka buku Ustaz. Syekh bagi yang tu je. Zaman PKP mengaji terhad, ilmu makin kurang. Dapat cara tak ada berkat, cara tidak bersemuka. Ini cabaran. Timbul pula aplikasi baru, TikTok. Boleh saya fikir Tok Imam pun rambut macam tu. Tok Imam kita ajak tajwid, tapi muka dia muka ni kan. Ada pula buat keluar kenyataan tik ni makna bodoh. Tok tu makna bodoh juga kan. Lepas tu kata ustaz-ustaz ni bodoh masuk dalam TikTok. Susah juga Ustaz. Kita berhadapan dengan orang macam ni. Ya, memang TikTok tu benda yang kotor. Benda kotor TikTok ni. Dalam tu ada kotor, macam-macam kotor. Tapi kalaulah tidak ada orang agama yang memasukkan benda yang elok, sampai bila benda tu nak bersih? Dia akan kekal kotor ni. Kalau dalam ni ayat selut, kita ayat baik, kita buka, lama-lama hak selut tu keluar. Bersih lah. Kita nak kalih tak boleh, berat. Kita pasanglah ayat baik tu 3 hari. Esok dia keluarlah keledak-keledak hak dalam tu. Pelan-pelan. Dah ada zikir, dah ada wirid dalam TikTok. Sekurang-kurangnya. Kalau kita nak tinggal semua, tak payah. Tuan-tuan, berapa ribu, berapa juta anak muda main TikTok. Mereka tak baca Quran, mereka tak baca Facebook, mereka tak baca WhatsApp, mereka main TikTok, layan video. Kalau kita tak masuk video-video yang baik, bila mereka nak jumpa benda baik? Ini adalah cara kita berdakwah pada hari ini. Yang penting kita kena pegang hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi sebut ni. Nabi kata jangan sombong. Apa pun jangan sombong. Macam Ustaz Syarizan sebut. Kalau tuan-tuan lebih umur daripada kami, macam saya 16, Ustaz Z 18, Ustaz Syarizan 18 juga. Satu kelas depan ni. Baru ambil SPM tahun ni. Saya baru nak ambil SMU. SMA. Jadi bila kita muda, yang lebih umur daripada kita, mungkin dia rasa macam muda sangat tu. Tuan-tuan, Nabi yang jadi Nabi semua muda. Sahabat Nabi apa tua? Semua mula dari muda. Rasulullah SAW mula dari muda, umur 40, pemuda lagi. Umur pemuda, memang muda. Dan dalam tafsir Al-Muni menyatakan bahawa orang muda ni zaman Rasulullah paling banyak sokong Nabi, dan orang tua-tua lah paling banyak lawan Nabi. Paling banyak orang muda. Sayyidina Umar muda pada Nabi 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. Sayyidina Ali umur 10 tahun. Umur 10 tahun, 9 tahun dah beriman dengan Nabi. Sayyidina Anas bin Malik umur 10 tahun dah jumpa Nabi di Madinah. Islam lama duk tunggu Nabi mai. Ramai di kalangan orang muda. Orang tua, Abu Lahab, Abu Jahal. Ni lambat. Abu Sufyan tua, lambat nak masuk Islam. Dan memang yang tua ni dia susah nak berubah berbandingkan anak muda. Dia macam, sebab tu kalau di Putrajaya dia ada apa, pesta bunga Ustaz. Dulu kan. Lah ni tak ada kan. Flora kan. Dia tak jual pokok besar-besar tiang lagu ni. Nak balik macam mana? Dia buh RM5 kita tak balik Ustaz. Awak ambil lah RM5. Nak balik macam mana pokok ni? Sewa pula crane man sampai habis 500. Lori pula kena saman dengan GPJ ikut jalan lagi. Balik-balik sampai rumah mampus pula pokok ni. Dia akan jual anak pokok. Anak pokok ni boleh dirawat, boleh dipindah, boleh ditukar tanah. Rasa panas sangat ubah di sini. Itulah orang muda. Boleh diubah. Boleh digemburkan tanah dia. Kerana akak dia belum dalam. Tapi kalau dah dalam akak tu, susah kita nak berubah. Maka cabaran dakwah sangat banyak Ustaz. Ustaz dalam TV, cara Ustaz. Cakap bersama kami. Sebentar lagi. Keluar iklan kan mak jual apa? Jual ubat ketiak. Perempuan dia tanya ketiak. Hak maklum-maklum dia pegang ni. Allah. Baru tengok muka Ustaz. Keluar iklan tu pula. Ini cabaran. Cabaran. Kita bagi anak-anak tengok. Kita tengah dengar kuliah Ustaz. Nak iklan rumah apa? Nampak tak? Jadi ini adalah cabaran pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan, gunalah media sosial yang Allah Ta'ala bagi. Orang tanya saya, Ustaz, media sosial ni benda tak elok. Saya kata dia benda elok sesuai dengan zaman kita.
Kalau tak ada media sosial zaman kita, berlaku Covid, anak-anak nak mengaji macam mana? Nak meeting macam mana? Nak mesyuarat macam mana? Ni hikmah dia Allah bagi. Kenapa ada kemodenan ni? Sebab Allah tahu ini sesuai dengan zaman kamu. Aku bagi kemajuan ni kepada kamu sesuai dengan akal kamu, sesuai dengan masalah yang kamu akan hadapi. Jadi masa tidak mengizinkan kita, tuan-tuan dan puan sekalian, berdakwahlah. Ingat, kita buat baik tahu mana pun, macam Ustaz Zaid nak bagi seluruh orang kawasan ni main semayang. Ni kalau main semua tak celih ni, Ramadan pas belakang komplain. Apa Ustaz Zaid tu buat apa? Keduk di Jakim saja, apa pun tak buat. Masjid surah duk besar tu juga. Bubuh ikon kat dalam kami hak di luar ni panas. Padahal lah main setahun sekali. Tapi orang komplain, kita buat layan tak layan. Jangan duk dengar sangat. Cabaran kita. Ingat Allah kata kat Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang, wahai Muhammad, pada orang yang kamu sayang. Abu Talib pegang bela Nabi, besarkan Nabi, duduk dengan Nabi. Nabi tak boleh bagi petunjuk dekat dia. Allah yang berikan petunjuk kepada dia. Jadi kita teruskan kerja dakwah kita. Yang penting Nabi pesan, jangan jadi orang sombong. Siapa orang sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, waramtun nas, merendahkan orang. Elah Ustaz Zaid tu, PhD pun tak ada hati nak tegur aku. Awak nak kena ada PhD boleh tegur orang? Saya ada PhD 5 batang, pen habis dakwat. 5 batang dah pen saya habis dakwat. Tak boleh tegur orang lagi. Jadi jangan sombong. Dengan itu apa dia? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang terakhir, tuan-tuan nak tahu dakwah ni payah tak payah? Dakwah isteri. Dakwah isteri. Nak tegur dia macam mana? Nak habaq kat dia ni macam mana? Itu uslub dakwah yang kita boleh pakai dalam rumah tangga kita. Kalau berjaya bentukkan isteri kita, insya-Allah di luar sana kita dapat bentuk masyarakat. Wallahu alam. Kasih pada Ustaz Zaid menerima kedatangan saya pada malam ni. Masa tidak mengizinkan kita untuk lebih lama. Insya-Allah panjang umur. Kita jumpa lagi selepas selesai COVID-19. Sebenarnya saya ada kenangan dengan surah ni. Dah ada jemputan, beli tiket dah siap semua kan, tiket flight. Tiba-tiba berlaku COVID-19, terus tak hadir, dan hari ni dapat hadir bersemuka dengan tuan-tuan. Moga tuan-tuan terpelihara daripada penyakit COVID dan juga penyakit-penyakit yang lain yang mengganggu kita beribadat kepada Allah. Dan sama-sama kita doakan kepada tuan guru kita, Syekh Fahmi Zamzam, yang sedang tenat uzur pada ketika ini. Dan Allah beri kesembahan kepada beliau. Wallahu a'lam. Ustaz Syarizan, kita ada kurang 7 minit sebelum pukul 9. Saya cuma nak minta Ustaz rumuskan, simpulkan sedikit pada malam ini tentang satu suntikan semangat lah. Sebab usaha dakwah ini dia perlu kesabaran, dia perlu istiqamah, dia perlu jiwa kental lah. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai matlamatnya. Jadi kita semua ni yang ada di depan kita semua ni, semua kader-kader pendakwah semua ni, selepas dengar Ustaz Aswad, Ustaz Syarizal lepas ni keluar dakwah semua ni, insya-Allah. Yang paling besar tadi Ustaz Aswad sebut dakwah isteri dulu. Itu. Jadi tips ataupun panduan untuk kita teruskan usaha dakwah kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan puan sekalian, mudahnya bila kita dapat terlibat dalam dunia dakwah ni adalah potensi dan ruang kita untuk dapat ke syurga tu lebih luas, berbanding kalau kita hanya baik untuk kita sahaja. Sebab kalau kita rasa kita dah boleh buat baik dan kita yakin kebaikan kita boleh sampai ke syurga, maka menyebabkan kita malah nak dakwah terpulang, tetapi kita telah mengecilkan skop jalan kita untuk menuju ke syurga. Kerana Nabi SAW jelas dan sangat mudah bagaimana Nabi cuba menggalakkan kita dalam usaha dakwah, sehingga Nabi sebut, man sanna sunnatal hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang initiate benda yang baik, siapa yang beri inspirasi, siapa yang encourage orang, influence orang, initiate orang benda yang baik, dia dapat pahala. Dan dia juga akan dapat pahala kebaikan orang lain yang mengamalkan benda yang baik itu tanpa mengurangi pahala dia walau sedikit pun. Jadi daripada asas itu tuan-tuan, betapa seronoknya, betapa enjoynya kita dalam dunia dakwah. Okey? Tetapi syurga itu perlu dibayar dengan harga yang mahal lah.
Kalau kemerdekaan negara pun kita perlukan pengorbanan, kesedihan, kehilangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya, apatah lagi untuk syurga. Kerana konteks dakwah itu memang kita nakkan syurga dengan melalui kebaikan yang daripada orang lain, hasil daripada kita memberi inspirasi, kita dakwah orang, dan akhirnya orang jadi baik, kita juga akan dapat kebaikan itu. Ya, benda tu nampak best, tetapi liku-likunya sangat-sangat besar. Walaupun likunya sangat besar, apabila kita mempelajari sunnah-sunnah sirah baginda Rasulullah, itulah yang akan menguatkan kita. Kalau Allah SWT sentiasa memberi motivasi kepada Nabi menerusi kisah-kisah yang terdahulu, kalau Nabi down, Nabi rasa frust, Nabi rasa agak tertekan dengan apa yang berlaku, maka segala inspirasi kisah-kisah yang terdahulu itu memberi inspirasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga sebenarnya kerja dakwah kita, dengan kita melihat sunnah orang berjuang, sunnah orang berdakwah, maka akan beri kekuatan kepada kita. Saudari sekalian, apa yang seronoknya bila kita istiqamah dalam berdakwah? Satunya, kita telah mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Hud Allah menyatakan fastaqim kama umirta wa man ma'ak wala tatghaw. Allah sebut istiqamah, stay, kekal dalam jalan dakwah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan bagi orang-orang wa man taba ma'ak, dan begitu orang-orang yang telah kembali menuju kepada kamu dan juga buat benda yang sama macam kamu, kena istiqamah pada jalan itu. Wala tatghaw, dan jangan melampau, jangan patah balik. Okey, jangan reverse. Sebab ada orang yang dah jadi baik tapi dia terlalu excited, dia jadi culture shock, maka takut dia akan tatghaw, dia akan melampau dalam kebaikan. Ini juga satu benda yang kita pun nak kena tengok jugalah. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang yang berubah. Hari ini alhamdulillah kita tengok kadang golongan artis, selebriti. Kalau orang lelaki banyak masuk tabligh, alhamdulillah. Kalau yang perempuan jenis suka buat kelas, masuk kelas, usrah-usrah. Bagus alhamdulillah. Tetapi dia perlu slow and steady lah. Sebab nak istiqamah itu dia tak boleh terlalu drastik sangat. Sebab dia ada cabaran yang sangat besar dan banyak kes-kes yang telah berlaku. Ada ramai yang turning back. Okay, malah yang lebih teruk berbanding sebelum dia berhijrah pun ada. Jadi, tapi yang bagusnya bila mana istiqamah itu adalah dia akan jadi berani. Antara hikmah dalam istiqamah dalam dakwah, dia akan lebih berani. So bila dia selalu dakwah, mula-mula dia akan takut orang kecam, orang hina, orang condemn dia. Dia cakap macam ni, orang balas lain. Tapi bila dia istiqamah dalam dakwah, dia dah boleh berani. Dia dah mula tinggal kecaman, dia dah mula relax. Dia dah tak terkesan, nak kata apa pun dia dah relax. So ni bagus istiqamah dalam dakwah. Dia jangan putus asa. Kena sekali dah malas aku nak ceramah. Aku bawa balik Mesir pula. Jadi lama-lama tak buat dakwah lagi, dia tak berani. So dia akan timbul keberanian. Yang keduanya, bagusnya dalam urusan dakwah ni adalah dia akan jadi, bila kita istiqamah dalam dakwah, kita akan jadi optimis. Kita akan jadi yakin. Sebab bila kita istiqamah, kita telah tengok proses. Ada orang berubah cara macam ni, orang ni berubah cara macam ni. Jadi bila kita buat dakwah tu berterusan, kita yakin orang ni akan berubah satu hari nanti. Orang ni akan yakin, dia ni akan berubah macam ni, dia ni akan berubah. Kita akan dapat keyakinan itu. Ini dipanggil optimistik. Syaratnya kena istiqamah dulu. Dia tak boleh dakwah sekejap dan dia harap orang tu kena berubah terus. Tak akan dapat lah. Prosesnya adalah istiqamah. Bagaimana soalan Ustaz Zaid tadi, dia akan dapat keyakinan dalam dakwah itu. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, sekali lagi rumusan kita adalah dakwah ini dia bukan kerja spesifik. Orang ni je kena buat dakwah, tak. Semua kita ada tanggungjawab kita masing-masing. Di pejabat, cara pejabat, kejiranan, cara kejiranan, dengan kawan-kawan, cara kawan-kawan. Jadi semua buat cara kita masing-masing dan kita kena compliment antara kita, bukan compete. Yang PhD kena compliment dengan orang yang ustaz pondok. Yang jenis korporat pendakwah yang ada pangkat Datuk Seri, yang jenis hebat-hebat, yang level-level istana, dia kena compliment juga dengan ustaz-ustaz kampung macam saya ni. Kan? Yang jenis biasa keluar TV, jenis duduk dengan pengarah-pengarah apa benda semua, dia janganlah jeling tengok orang yang tak ada apa-apa. Kan? Dia kena compliment. Sebab kita risau urusan dakwah ni asyik nak compete je. Awak tak betul, saya betul. Jadi asyik nak ada competition, nak tengok siapa yang lebih bagus. Jadi kerja dakwah tak akan selesai. So kalau kita compliment, kita sinergi dalam dakwah, tuan-tuan ada idea untuk boleh sampaikan, tuan-tuan ada dana untuk boleh kongsi. So semua ini sebagai kerja dakwah kita sama-sama, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan ada sekolah-sekolah yang melahirkan pendakwah-pendakwah macam sekolah Ustaz Aswad dan sebagainya, so kita support supaya dengan itu akan melahirkan lagi ramai generasi-generasi dakwah. Dan mudah-mudahan itu kita telah pergi, kita meninggalkan generasi yang akan jaga negara kita satu hari nanti ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan, dan saya kira sebagai suatu rumusan daripada tajuk kita sunnah dalam berdakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di samping kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai sirah perjalanan hidupnya, sifatnya, fisikalnya, cabaran yang dilaluinya, kita kena sedar bahawa salah satu tanggungjawab kita untuk meneruskan tugas yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini adalah kita menghidupkan usaha-usaha dakwah. Kerana kalau tidak adanya usaha dakwah ini, kita sudah pasti umat akhir zaman ini akan jauh daripada sunnah, akan jauh daripada ajaran Syiah Islam yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Justru marilah sama-sama kita menyemarakkan program-program dakwah, usaha-usaha dakwah, menyokong para asatidzah, para golongan NGO, pihak-pihak yang menguruskan dakwah dalam negara kita ini dengan apa sahaja sokongan dan juga bantuan yang boleh kita berikan untuk memastikan Syiah Islam terus ditegakkan, khususnya dalam cabaran dunia dakwah di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Ustaz Aswad. Terima kasih. Jazakallah khair. Walaupun tak Syahrizan ni malam tadi sebab tu kontak dia tak dapat. Rupanya dia masuk dalam hutan, taman negara. Sebab MU kalah, jadi kena lari masuk hutan. Dia pergi berdakwah dengan orang asli di dalam sana. Jadi alhamdulillah, walaupun saat akhir kita berjaya juga dapat di sini. Ustaz Aswad pun dah lama tak sampai ke sini, jadi alhamdulillah lah. Bila Imam Biro kata Ustaz Aswad free pukul 7 boleh, kita on saja anytime kan. Jadi kita mau dakwah ni, kita setiap malam buat kalau macam ni pun bagus Imam. Sebab ada nasihat lah kepada orangnya. Itu salah satu elemen dakwah dalam Hari panel ni. Ya insyaAllah semua akan ada semua akan ada. Oh mantap. Alhamdulillah, kita tutup di sini saja. Terima kasih banyak. Kita solat isyak berjemaah dan selepas itu kita bersurai dan ada jamuan sedikit sana kita ambil dan kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Aku lupa lihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.